Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-24 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap dan kita berdoa dan kita memohon kepada Allah agar pertemuan ini menjadikan kita dapat mengenali azkar, zikir-zikir, doa-doa masnun dan maksur daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana suara saya? Adakah suara saya jelas? Sebentar. Okey. Adakah suara saya jelas? Mohon maklum balas sahabat-sahabat semua tentang suara saya. Saya harap suara saya adalah jelas, penyampaian saya adalah jelas dan moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Mohon sahabat-sahabat bantu untuk share, kongsi dan sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita nak sambung. Sebentar kita lihat. Kita berada pada muka surat yang ke-65. Kita berada pada muka surat yang ke-65. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi maklum balas. Lalu moga-moga pertemuan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini diridai oleh Allah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Kak Zimah, Muhammad Hardi, Nur Hayati, Kak Safia Kutina binti Abdullah, Zan Ahmad, Hairina Nawawi, Galip Spirit, Siti Nur Aisyah, Nur Asiyah, Anita Maizan, Muslimah Mahmud, Muhammad Badrushan, Firdahani, Saadiyah Hassan, Kak Rahila, Izzah Salih bin Zainuddin, Zuriat M. Hashim, Kak Safia, Zabaria, Rosna, Nur Rahim Sharif, Laila Umma, Rohani Abdul Jalil, Rosnani Kia, Zabaria, Zahara dan juga Kak Zakia Muhammad Nim dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih kepada semua yang melapangkan masa dan bersama. Kata Imam Nawawi di sini, fasal pada menerangkan tentang keadaan suasana yang tidak disukai ketika berzikir. Lalu kita telah baca pada muka surat yang ke-63 bahawa sebenarnya berzikir itu boleh pada semua keadaan. Boleh pada keadaan berdiri, boleh pada keadaan duduk, boleh pada keadaan berbaring, mengiring dan sebagainya. Namun di sini dinukilkan ada beberapa keadaan yang mana tidak disukai untuk berzikir. Kerana pada waktu itu ianya berada pada keadaan yang tidak berapa baik. Apakah keadaan-keadaan yang tidak disukai untuk berzikir? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, i'lam, perlu diketahui, anna zikra mahbub, bahawa zikir disunatkan, disukai. Zikir disukai. Apakah maksud zikir di sini? Iaitu zikir dengan lidah. Zikir dengan lidah. Termasuklah tilawah Al-Quran, zikir dengan lidah, doa dengan lidah. Adapun zikir dengan hati boleh pada apa jua keadaan. Zikir dengan hati boleh pada apa jua keadaan. Yang disebutkan hukum yang tidak disukai ini adalah zikir dengan lidah. Sebab itu di sini disebut, perlu diketahui bahawa zikir disunatkan dalam setiap keadaan kecuali jika syariat mengecualikannya. Ada pengecualian daripada syariat, tempat ni tidak digalakkan untuk berzikir.
Sebab itu kata Imam Nawawi, apakah kaedahnya? Kaedahnya adalah pada waktu itu zikir adalah disunatkan, mahbub, digalakkan, disukai pada semua keadaan, kecuali tempat-tempat ketika mana keadaan pada waktu mana zikir dikecualikan, diistisnakan. Apakah? Sebab itu bila kita baca di sini baru kita faham yang dikecualikan oleh syariat adalah zikir dengan lidah. Adapun zikir dengan hati tetap tidak ada sebarang karahah, tidak ada sebarang makruh. Maka apakah waktu-waktunya zikir yang mana tidak digalakkan, tidak disukai? Kata Imam Nawawi, kami akan menyebutkan sebahagiannya, bukan semua di sini, hanya sebahagian secara ringkas. Kata Imam Nawawi, kami akan sebutkan secara ringkas. Nombor 1, penjelasan secara terperinci pula akan dikemukakan dalam bab masing-masing. Nanti akan ada lebih detail kemudian, sabar tunggu. Di mukaddimah ini hanya secara ringkas. Apakah keadaannya? Kata Imam Nawawi, famin zalika annahu yukrahu dzikr halah al-julus ala qada'il hajah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, antara pengecualian itu adalah seperti berikut. Yang pertama, yukrah, makruh ataupun tidak boleh. Tidak boleh di sini maksudnya makruh, bukanlah haram. Bahkan dalam syarah Futuhat Rabbaniyah juga menegaskan ianya adalah makruh, walaupun ada yang mengatakan haram, namun yang muktamadnya adalah makruh. Tidak boleh. Apakah maksud tidak boleh? Letakkan dalam kurungan, sama ada pada waktu itu, sama apa dalam kitab ataupun di ruang komen, maksudnya adalah makruh. Tidak boleh di sini, maksudnya adalah makruh, bukanlah haram. Tidak boleh, iaitu makruh, berzikir ketika sedang duduk membuang air besar ataupun kecil. Maka ketika mana qada'ul hajat, waktu tengah qada'ul hajat, maka pada waktu itu kita berzikir dengan lidah. Adapun dengan hati, maka itu tidak ada sebarang karahah padanya. Tetapi dengan lidah berzikir, hukumnya adalah makruh. Ada sebahagian ulama mengatakan haram, akan tetapi Imam Nawawi menegaskan yukrah, hukumnya adalah makruh. Kerana itu tempat yang tidak sesuai untuk berzikir dengan lidah, tidak sesuai, termasuklah membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang kedua kata Imam Nawawi, melakukan hubungan suami isteri ketika mana sedang jima', maka pada waktu itu adalah makruh. Ketika mana sedang melakukan hubungan suami isteri, sedang berjima', sedang bersetubuh, sedang kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil berselingkuh, sedang berselingkuh, maka pada waktu itu adalah makruh. Kecualilah doa-doa yang kita baca sebelum bersama dan sebagainya, maka itu dikecualikan. Tetapi ketika mana sedang bersama, maka pada waktu itu hukumnya adalah makruh. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendengar khutbah bagi orang yang dapat mendengar suara khatib. Waktu itu makruh, sebab dia kena fokus pada khutbah. Ketika mana para ulama tafsir membicarakan penghujung daripada surah Al-A'raf, firman Allah, wa idza quri'al Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarlah kamu dengan teliti, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, moga-moga kamu beroleh rahmat. Dalam tafsiran pada ayat itu kita akan lihat bahawa ada yang berpandangan maksud ketika mana mendengar Al-Quran, ketika mana khatib sedang berkhutbah. Lalu kenapa khutbah dipanggil Al-Quran? Kerana intipati kandungan khutbah kebanyakannya adalah kandungannya adalah Al-Quran. Sebab itu ketika mana turunnya ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, maka antara tafsiran ayat itu turun ketika mana menerangkan tentang khutbah. Lalu apakah kena buat waktu khutbah? Wa ansitu, diam. Walaupun berzikir tak digalakkan, kerana pada waktu itu yang dituntut adalah pada waktu itu adalah untuk diam. Jangan pula ada yang berkata, kenapa tak boleh zikir? Padahal zikir benda yang bagus. Kenapa waktu khutbah tak boleh berzikir? Samalah juga ketika mana kita berpuasa, ketika mana masuk sahaja maghrib, kenapa tak boleh terus puasa? Saya masih larat nak puasa, saya boleh puasa 24 jam tanpa makan. Kenapa mesti nak berbuka? Berbuka tu nafsu makanan.
maka tidak ada logik di situ. Apabila syariat mengatakan pada waktu khutbah adalah afdalnya dengar khutbah, dan pada waktu itu tidak digalakkan berzikir, tidaklah dikata haram, disebut makruh di sini, maka pada waktu itu dengar khutbah. Walaupun kita tidak berapa suka untuk mendengar khutbah, maka dengar khutbah. Jangan kita kata kenapa nak dengar, kecuali para ulama menggariskan beberapa pengecualian. Antaranya 2 rakaat, sama ada untuk tahiyatul masjid boleh, ataupun pada waktu itu untuk qabliyah Jumaat boleh. Kalaulah dia masuk ke masjid, dia belum solat, maka pada waktu itu dia boleh buat tahiyatul masjid dan juga qabliyah Jumaat, digabungkan hanya 2 rakaat. Tidak tidak diharuskan untuk lebih daripada 2 rakaat. Itu dikecualikan walaupun khatib sedang berkhutbah. Yang kedua antaranya adalah selawat. Ketika mana nama baginda Nabi SAW disebut, para ulama pada waktu itu mengatakan boleh untuk berselawat. Selain daripada itu, maka hukumnya adalah makruh. Untuk siapa? Kita nampak di sini, untuk orang yang dapat mendengar suara khatib. Untuk orang yang dapat mendengar suara khatib. Orang yang tak dengar suara khatib, maka dia boleh untuk berzikir. Namun syaratnya zikir sekadar untuk dirinya sendiri. Janganlah terlalu kuat sehingga pada waktu itu orang lain dengar. Jangan pula kerana waktu itu speaker rosak, maka dia duduk dekat atas tingkat 2 ataupun tingkat 3, ataupun duduk kat belakang, dia buat majlis zikir dia sendiri. Sebab saya belajar dalam fiqah, kalaulah tak dengar khatib, maka pada waktu itu boleh berzikir. Dia ajak semua, jom yang duduk dekat tingkat 2 ni, kita zikir ramai-ramai, buat majlis zikir. Maka jangan. Pada waktu itu yang lain biarkan. Kalaulah dia tidak dengar khutbah, maka pada waktu itu dia zikir bersendirian. Jangan pada waktu itu zikir dengan suara yang kuat. Maka ini ada penerangannya. Yang keempat, berdiri untuk solat. Ketika mana dalam solat, maka pada waktu itu dia sepatutnya membaca yang berkaitan dengan solat. Seperti mana ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah, zikir-zikir yang ada dalam solat. Jangan pula ketika mana solat dia baca zikir-zikir yang lain, yang mana pada waktu itu tidak ada kaitan dengan solat. Kata para ulama, kecuali solat sunat tasbih, kerana ada riwayat yang menerangkan untuknya, maka solat sunat tasbih tidak ada masalah pada waktu itu untuk berzikir. Maka ini adalah yang keempat. Kenapa dalam solat tak boleh berzikir? Yang harus dibaca ialah Al-Quran dan juga zikir-zikir yang sabit seperti Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Tapi kalaulah dia berzikir pada waktu solat zikir-zikir yang lain, maka pada waktu itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tidaklah jatuh sampai haram dan sebagainya. Okey, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, dan makruh berzikir dalam keadaan mengantuk. Dalam keadaan mengantuk, waktu tu dia mengantuk, dia berzikir, maka pada waktu itu hukumnya adalah makruh. Dia khawatiri dia akan menyebut perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Walau bagaimanapun, dibolehkan berzikir di jalan. Maksudnya sambil dia berjalan berzikir, tak ada masalah. Jangan pula ada orang kata waktu berjalan kenapa nak berzikir, maka pada waktu itu bercampur aduk dengan suara yang lain, maka waktu berjalan tak ada masalah. Dan di bilik air ini terjemah bahasa Melayu kita panggil semua bilik air. Tempat buang air kita panggil bilik air, tempat mandian air panas kita panggil bilik air. Dan hammam di sini dalam bahasa Arab disebut hammam. Apakah itu hammam? Kata para ulama lughah, hammam, ha mim alif mim, datangnya daripada perkataan hamim, seperti mana yang ada dalam Al-Quran, fawqa ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Apakah maksud hamim? Kata para ulama lughah, hammam datangnya daripada hamim. Hamim bererti al-ma'ul har, iaitu air yang panas. Lalu apakah hammam? Hammam datangnya daripada hamim, air yang panas, bererti hammam adalah tempat mandian air panas. Maka dalam tempat mandian air panas, maka ianya bukan tempat buang air, ianya bukan tempat buang air besar ataupun air kecil, dia tempat mandian air panas. Negara Arab banyak, macam di Yaman masih lagi ada pada tempat-tempat yang sejuk. Begitu juga pada sebahagian negara Arab, bahkan di Turki tradisi tersebut masih ada tempat mandian air panas, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Maka hammam, maka kata Imam Nawawi
Nawawi tidak makruh. Pandangan Imam Nawawi untuk berzikir di tempat hammam, di tempat mandian air panas, pada waktu itu tidak makruh, walaupun ada pandangan yang mengatakan makruh. Maka inilah beberapa tempat yang Imam Nawawi sebutkan, dan Imam Nawawi berkata akan ada perbincangan pada bab-bab yang seterusnya, tetapi inilah contoh tempat-tempat yang makruh untuk berzikir. Adakah jelas? Saya harap penerangan ini adalah jelas. Fasal yang seterusnya menerangkan tentang hakikat berzikir. Menerangkan tentang hakikat berzikir. Apakah maksud tentang hakikat berzikir? Maka di sini disebut kenapa kita berzikir? Apa tujuan kita berzikir? Adakah sekadar kita berzikir itu sekadar orang boleh nampak kita berzikir? Adakah kita berzikir itu sekadar mendapat pujian? Apa tujuan berzikir? Maka Imam Nawawi tegaskan di sini, tujuan berzikir adalah untuk menghadirkan hati pada ilahi. Tujuan berzikir adalah untuk hudurul qalb, menghadirkan hati kepada apa? Nak menghadirkan hati pada apa? Menghadirkan hati pada Allah, mengingatkan apa? Menghadirkan hati itu untuk mengingati Allah. Macam orang yang mana dia minat bola, ketika mana dia tengok bola, waktu berlalunya 2 jam dia tak perasan apa. Kenapa? Sebab dia sedang menghayati bola yang sedang dia lihat. Begitu juga ada orang minat drama Korea, dia akan tengok walaupun 20 episod, walaupun dia tak tidur. Kenapa? Sebab hatinya di situ ada hudurul qalb. Maka tujuan daripada zikir adalah bukan sekadar pada lidah, tetapi perlu untuk menghadirkan hati. Sebab itu di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, apakah tujuan zikir? Fasal menerangkan tentang hakikat zikir. Apa kata Imam Nawawi? Al-muradu minaz zikri hudurul qalbi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-muradu minaz zikr, yang dimaksudkan ataupun tujuan yang menjadi tujuan dengan zikir ialah dengan menghadirkan hati. Lalu bukan sekadar lidah, bukan sekadar mata memandang ke bawah, bukan sekadar hati itu, bukan sekadar lidah ataupun mata memandang ke bawah, ataupun tubuh badannya menunjukkan seolah-olah dia mengingati Allah. Akan tetapi tujuan daripada zikir, al-muradu minaz zikri, kata Imam Nawawi, hudurul qalb, kebersamaan hati tersebut. Hati itu mesti bersama. Sebab itu kata Imam Nawawi, fayambaghi an yakuna huwa maqsuduz zakir. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, kebersamaan hati, menghadirkan hati ini sepatutnya menjadi panduan, ataupun kita boleh letak di sini menjadi keutamaan. Kita boleh letak di sini panduan, maksudnya adalah keutamaan. Boleh menjadi keutamaan bagi orang-orang yang berzikir. Bagi orang-orang yang berzikir. Maka bila itu adalah keutamaan dia, apa yang patut dia buat? Fayahrusu ala tahsilih. Maka hendaklah dia berusaha untuk mendapatkannya. Maka di sini kena tambah, dan berusaha ini sepatutnya terjemahannya adalah maka hendaklah dia berusaha. Maka bila tujuannya adalah nak menghadirkan hati, dan itu tujuan berzikir, hendaklah dia berusaha untuk mendapatkannya. Di sini menunaikan, lebih tepat terjemah mendapatkan. Tahsil maksudnya adalah mendapatkan. Lalu mohon sahabat gariskan terjemah menunaikan, dan pada waktu itu letakkan atasnya mendapatkan. Dan berusaha itu letak di antara dan berusaha letak maka oleh itu hendaklah dia berusaha untuk mendapatkannya. Maka bagaimana kita nak hadirkan hati? Imam Nawawi bagi tips macam mana kita nak dapatkan hakikat zikir. Bukan sekadar lidah pada waktu itu mengungkapkannya. Bukanlah tercela kalau sekadar lidah, jangan salah faham. Imam Nawawi akan terangkan, tetapi tujuannya adalah untuk kebersamaan hati, menghadirkan hati. Lalu bagaimana hati tu nak hadir? Bagaimana hati tu nak hadir? Ketika mana berzikir? Sama seperti dalam perkara yang lain. Orang tengok bola,
Kenapa dia boleh layan bola tu sampai 2 jam? Kalau musim Piala Dunia, satu hari berapa jam dia boleh tengok bola? Dia boleh tengok, padahal tadi suami dia dah tengok bola, selalunya lelaki. Kemudian dia boleh tengok lagi highlight. Dia boleh tengok lagi highlight bola tu, padahal baru tadi kau tengok game bola. Kenapa nak tengok lagi highlight? Sama juga macam contohnya orang yang minat drama, dia minat sesuatu episod, dia minat sesuatu cerita, maka dia boleh tengok cerita tu berkali-kali. Dia boleh korbankan tidurnya walaupun esok harinya bekerja. Dia boleh kurung dirinya dalam bilik walaupun dia mempunyai akan perkara-perkara lain. Kenapa? Sebab orang yang tengok bola, dia kenal tim yang dia minat, dia kenal pemain dia. Pada waktu itu dia menghayati siapa pemain ini, apa posisinya. Orang yang minat sesuatu program TV, dia kenal pelakon ni siapa, dia minat jalan cerita dia. Ada sesuatu hubungan. Maka bagaimana nak menghadirkan hati? Sama juga manusia, untuk menghadirkan hati, dia perlu faham makna dia. Sama seperti Al-Fadhil Ustaz Roslan sebutkan tadi. Maksud daripada zikir adalah al-faham. Dia perlu faham. Dia perlu faham makna dia. Apa yang diungkapkan daripada la ilaha illallah, dia patut faham apa maksud la ilaha illallah. Astaghfirullah, dia patut faham. Allahu Akbar, dia patut faham. Subhanallah, dia patut faham. Kemudian hasbi rabb Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hasbi rabbi, maka dia patut faham. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dia patut faham. Sebab itu kata Imam Nawawi di sini, bagaimanakah caranya? Kata Imam Nawawi, wa yatadabbaru ma yadhkur wa yata'aqqalu ma'nah. Kata Imam Nawawi, perhatikan juga apa yang dibaca. Perhatikan apa zikir yang kamu baca, dan kemudian fahami isinya, faham makna dia. Jangan sekadar berzikir, faham makna dia. Teliti, tadabbur. Imam Nawawi menggunakan perkataan tadabbur. Tadabbur, hayati, perhati akan zikir-zikir yang diungkapkan dan fahami maknanya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tuntutan bagi mengamati dan memahami bacaan zikir sama dengan tuntutan dalam membaca Al-Quran. Macam kita baca Al-Quran, kita dituntut untuk faham. Walaupun tak semua, namun kita usahakan ikut kemampuan kita. Namun ada sebahagian ulama' sampai membezakan, iaitu sebahagian ulama' menyebut Al-Quran kalau baca tanpa faham masih dapat pahala. Namun ada juga para ulama', walaupun ianya bukanlah pendapat yang muktamad, kalaulah kita zikir sekadar zikir, kita tak faham apa yang kita ungkapkan daripada zikir, tak dapat akan ganjaran dan pahala yang sepatutnya. Kerana Al-Quran memang ganjaran dia 1 huruf 10 hasanah. Tetapi berbeza dengan zikir. Ini dinukilkan oleh Ibn Allan dalam kitabnya. Maka sebab itu di sini disebut tuntutan untuk memahami apa yang kita zikir sama seperti mana tuntutan untuk kita memahami Al-Quran. Kenapa? Sebab tujuan mereka adalah sama. Kerana keduanya memiliki tujuan yang sama, kata Imam Nawawi. Oleh itu, pendapat yang sahih adalah memanjangkan bacaan panjangkan la ilaha illallah, lalu panjangkan pada lafaz Allah, la ilaha illallah. Maka kata Imam Nawawi, pendapat yang sahih, benar, adalah memanjangkan bacaan la ilaha illallah. Kerana itu ia dapat memerhatikan, tadabbur, dan dapat memahami isinya. Lalu banyak orang kata, apa dalil nak baca panjang-panjang? La ilaha illallah. Apa dalil? Kenapa nak zikir macam tu? Kenapa mesti rentak begitu? Ini dalilnya. Imam Nawawi punya pandangan bahawa pendapat yang benar harus digalakkan untuk ketika menyebut la ilaha illallah, maka pada waktu itu dipanjangkan pada la dan dipanjangkan pada Allah, seperti mana Ibn Allan tegaskan dalam Futuhat Rabbaniyah, kerana boleh mendatangkan pemahaman. Kata-kata para ulama terdahulu dan terkini cukup banyak dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Maka inilah yang kita nampak. Kita boleh tengok nota kaki yang ke-35. Berapa panjang nak panjang la itu? Adakah kita ikut kepada tajwid kerana dia mad jaiz munfasil, maka pada waktu itu maksimum berapa harakat sahaja? Tidak. Ini adalah perbincangan fiqh, bukannya perbincangan tajwid. Sebab itu disebutkan di sini dalam kitab Al-Hirzut Thamin, Hirzuz Thamin, Harazai
Thamim Ya Nun. Dalam kitab Al-Hirdus Thamin, yang dimaksudkan dengan memanjangkan bacaan nota kaki yang ke-35 ialah memanjangkan bacaan yang boleh dibaca panjang, seperti 2 alif pada perkataan la, sekurang-kurangnya 2 alif la, dan maksimum berapa alif, dan maksimum tidak lebih daripada 5 alif, iaitu 10 harakat. Lalu sama ada 4 harakat la ataupun 10 harakat 5 alif la ilaha illallah. Dan di mana rujukannya? Dalam kitab Hirzuz Thamin, yang mana ini adalah yang mana-mana tempat yang mana pada waktu itu boleh dipanjangkan, contohnya pada la dan juga pada lafaz Allah. Kalaulah pada waktu itu diwakafkan pada ha, berhenti pada ha, seperti mana yang kita boleh nampak di situ. Kita boleh nampak panjang lebar nota kaki tersebut, sahabat-sahabat boleh baca. Berapa maksimum dia? 10 harakat, 5 alif. Lalu jangan tanya pula daripada tajwid, ini hukum apa? Ini adalah daripada pandangan para ulama fiqh. Para ulama fiqh, kerana ini adalah daripada sudut perbincangan fiqh. Maka inilah pandangan Imam Nawawi, pendapat yang benar boleh pada waktu itu memanjangkan. Kenapa? Kerana tujuan daripada zikir itu untuk menghayati. Dan apa jua perkara yang boleh menjadikan manusia itu hayati akan zikir, maka pada waktu itu adalah digalakkan dan diharuskan. Nanti sahabat-sahabat boleh tak baca nota kaki tersebut? Nak saya bacakan? Saya harap para sahabat boleh baca. InsyaAllah saya juga akan cuba untuk membacanya. InsyaAllah esok kita akan sambung daripada muka surat berapa kita ni? Sebentar. Kita akan sambung daripada muka surat 74 esok. Betul ke betul? Kita akan sambung daripada muka surat 74 pada hadis yang ke-25. Kalau silap mohon maklumkan, kerana saya nak maklumkan kepada penceramah-penceramah jemputan esok. Lalu adakah betul kita sambung esok muka surat 74? Sebab tadi hadis yang terakhir Al-Fadhil Ustaz Rasulullah Muhammad kupaskan berkenaan tentang hadis riwayat Sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu adakah betul muka surat 74 hadis yang ke-25 esok? Lalu itu dia esok kita akan sambung daripada itu insya-Allah. Muka surat 74 kita dah tak ada dah yang qada, saya rasa kita dah baca dah semua yang tempoh hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalaulah penerangan saya sedikit laju, kerana saya cuba untuk sekadar bagi faham ibarat tersebut supaya bila-bila masa sahabat jika keliru boleh rujuk pada ibarat kita Al-Azkar Imam Nawawi. Terima kasih kepada semua yang bersama. Adakah yang belum sharekan poster yang saya telah pinkan di Facebook berkenaan tentang program Mega Live Hamba Ilahi? Kalau yang belum, mohon jasa baik untuk bantu share. Jemput lagi orang, esok adalah last day. Kita akan bersama dengan Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Raihan Abdul Aziz dan juga Tuan Guru Al-Fadhil Syekh Zainul Asri. Dengan izin Allah, jika tidak ada sebarang masalah, kita akan bersama dengan mereka. Terima kasih kepada semua yang bersama. Saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan daripada pihak saya. Kita jumpa esok jam 8 pagi dalam Hayati Quran, 9 pagi dalam Mega Live kita Al-Azkar. Tidak ada sebarang kuliah maghrib pada waktu ini buat masa ni. Saya masih lagi ada urusan yang perlu saya selesaikan. Moga Allah permudahkan. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Kita jumpa lagi.